Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada yang saya hormati Tuan Nazir Masjid At-Taqwa Taman Tun Datuk Ismail, kepada segenap asatizah para alim ulama, para a'immah di Masjid Imam Mulia ini, wabil khusus kepada Fadilatul Ustaz Syekhi Al-Allamah Ustaz Fauzi, dan kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan memulakan pengajian dengan kitab yang baru, iaitu pengajian kitab Aqidah atau pengajian tentang ilmu Aqidah Ahli Sunnati wal Jamaah dengan judul Aqidati Ahlil Iman. InsyaAllah kitab yang akan saya pakai adalah kitab yang kami terjemahkan daripada kitab yang sudah dijadikan silibus di Universiti Al-Qarawiyyin di Maghrib. Dan insyaAllah kita akan mengadakan pengajian ini bulanan, sebulan sekali, iaitu pada hari Rabu minggu ketiga. 15. Oh, okay. Jadi kitab ni harga dia RM15, cetakan Galeri Ilmu. Dah lama dah cetak lah, dari 2018, iaitu ketika Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan mengadakan daurah akidah di Seremban. Maka mereka meminta untuk saya terjemahkan kitab ini dan cetak. Jadi kitab ini telah dicetak 2018 dan alhamdulillah dah berkali-kali dicetak kerana dijadikan pengajian di berbagai negeri. Maka insyaAllah pada masjid ini saya akan membuka kitab ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang ingin mendapatkan kitab ini bolehlah untuk ambil dari pihak masjid insyaAllah. Jadi sebelum kita mula, kita kenalkan dulu kitab ini, iaitu kitab Aqidah Ahli Iman karangan Syekh Abdul Qadir Al-Fasil Fihri. Siapakah Syekh Abdul Qadir Al-Fasil Fihri? Beliau adalah Al-Allamah, seorang ulama yang alim dari Universiti Al-Qarawiyyin, iaitu universiti tertua di dunia di Fes Maghribi, tepatnya di Fes, di masjid di Jami' Qarawiyyin tu, Universiti Qarawiyyin tu. Kalau siapa dah pernah pergi ke Maghribi, mesti menziarahi masjid tersebut, yang merupakan universiti. Dan beliau meninggal tahun 1091 Hijriah, berarti 400 tahun lebih lah yang lalu. Jadi Syekh Abdul Qadir Fasil Fihri ini, beliau berasal daripada daerah yang bernama Qasr Kabir. Kalau di Maghribi itu Qasr Kabir. Lalu pergi menuntut ilmu di Fes, dan ketika habis menjadi alim, berhasrat untuk kembali ke negerinya Qasr Kabir untuk menyebarkan ilmu. Akan tapi di perjalanan dirompak. Cerita dia dirompak. Bila dia kena rompak, maka dia tak jadi balik dan patah balik ke Fes kerana dah hilang segala-galanya. Bila dia kembali kepada Fes, maka ketika itu gurunya berkata kepada dia bahawa ini tanda, isyarat kita panggil, daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerintahkan engkau berada di Fes dan berkhidmat ilmu di Fes. Ketika itulah beliau kekal di Fes dan mengajar di Universiti Al-Qarawiyyin. Selain itu membuka sebuah zawiyah yang sampai hari ini ada di Fes, yang bernama Zawiyatil Al-Fasiyah, yang dalamnya terdapat manuskrip yang disimpan. Dan beliau meninggal tahun 1091 Hijriah. Ketika beliau meninggal tersebut, maka beliau dikebumikan di zawiyahnya yang sampai hari ini boleh diziarahi. Dan cucu cicitnya pada hari ini yang menjadi timbalan rektor
Timbalan Rektor Universiti Al-Qarawiyyin, dan insya-Allah tak lama lagi dia akan naik jadi rektor. Itu adalah guru kami lah, iaitu bernama Profesor Dr. Idris Fasil Fihri. Jadi keturunan dia yang hari ini. Jadi boleh melihat atau membaca kitab ini. Di bahagian awal tu ada biografi beliau. Sebelum itu adalah kata pengantar daripada Sahibus Samahah Datuk Haji Muhammad Yusuf bin Haji Ahmad, iaitu Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Jadi boleh rujuk di situ. Dan setelah itu adalah tentang kitab, pengenalan kitab ini. Kenapa kitab ini kita jadikan pengajian di beberapa masjid dan lain-lain? Kerana kitab ini datang setelah Al-Imam As-Sanusi rahimahullah yang meninggal tahun 895 Hijriah, tuan-tuan. Jadi Imam As-Sanusi, Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, dia ini adalah ulama daripada Tlemcen, Algeria, dan dia terkenal sebagai tokoh yang telah merumuskan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kerana apa? Kita tahu bahawa Ahli Sunnah wal Jamaah ni datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dibawa oleh para sahabat berdasarkan hadis, iaitu ketika Rasulullah SAW bersabda, "Sataftariqu ummati ila salasa wa sab'ina firqatan kulluhum finnari ila wahidah." Faqalu man hum ya Rasulullah? Wa qala ma ana alaihi wa ashabi. Iaitu umatku akan berpecah belah sebanyak 27 golongan. 73 golongan, maaf. 73 golongan. Semuanya berada di dalam api neraka, berarti sesat, ila wahidah, kecuali satu. Lalu ditanya, man hum ya Rasulullah? Siapakah mereka ya Rasulullah? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi, apa yang aku berpegang dengan dipegang oleh sahabat-sahabatku. Itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dimaksudkan di sini, adalah berjalan sesuai dengan peredaran zaman, dari zaman sahabat diwariskan kepada tabi'in dan tabi'in. Misalnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah mengarang kitab berjudul Al-Fiqhu Al-Akbar. Dalam kitab tersebut menunjukkan manhaj Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Dan setelah Imam Abu Hanifah, kita ada Imam Malik yang terkenal dalam kitab Muwatta, dan isinya hadis-hadis termasuk kisah atau perbahasan tentang, iaitu Khawarij, golongan yang mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan lain-lain. Dan setelah adanya zaman Imam Malik, maka muridnya iaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang terkenal sebagai tokoh yang besar di kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah, sebagai Nasirus Sunnah, yang menolong sunnah, dan diikuti oleh muridnya bernama Ahmad bin Hanbal, iaitu memiliki percobaan yang besar di kalangan golongan Mu'tazilah. Kerana Mu'tazilah waktu itu sudah menguasai Daulah Abbasiyah, dan Abbasiyah mula memaksa orang menganut Mu'tazilah, dan ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal telah dipenjara. Apabila dia dipenjara dan diseksa untuk mengatakan Quran ini makhluk, dia enggan. Sampailah ketika itu perjuangan ulama-ulama sunnah ini mula ketakutan, akan tetapi semangat itu masih ada. Datanglah kepada Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang asalnya berakidahkan Mu'tazilah. Lalu dia adalah masih keluarga, masih bait, ahlul bait daripada Imam Jubai. Dan ketika itu dia berdebat dengan tok guru dia sendiri, yang juga termasuk keluarganya sendiri, Al-Jubai, yang pada waktu itu Al-Jubai kalah perdebatan dengan Abu Hasan Asy'ari, dan Abu Hasan Asy'ari dengan beraninya melawan Mu'tazilah, sehingga Mu'tazilah kalah pengaruh dan hilang, dan ulama ahli sunnah semuanya bangkit, dan bersama-sama dengan Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, dan juga Imam Ja'far At-Tahawi, pengarang kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ini tokoh-tokoh pada kurun keempat atau meninggal kurun keempat. Meninggal 324, 330, 333. Ini adalah tokoh-tokoh tersebut. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tokoh Ahli Sunnah wal Jamaah.
Bukan dia buat akidah baru, tidak. Dia meneruskan perjuangan ulama-ulama yang datang sebelum dia sampailah zaman sahabat. Jadi membawa manhaj tersebut sampai zaman dia. Jadi dia mendeklarkan, merumuskan, mengarang beberapa kitab untuk menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Diikuti oleh ulama-ulama yang datang bersamanya sezaman dan murid-murid mereka seperti Al-Bahili, muhaddis terkenal, dan anak muridnya lagi iaitu Abu Bakar Al-Baqilani, Al-Imam Ibn Furat, Al-Imam Ibn Furat, lalu ada lagi Abu Ishaq Al-Isfaraini, dan Al-Isfaraini memiliki anak Al-Isfaraini juga namanya, dan turun-turun murid lagi, turun lagi kepada Imamul Haramain Al-Juwaini, pengarang kitab Waraqat mazhab Syafi'i yang terkenal, Nihayatul Matlab yang kitab dia 20 jilid lebih, dan beliau adalah guru kepada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menuntut ilmu di bawah Imamul Haramain, keluar menjadi ulama yang mengumpulkan semua jenis ilmu, termasuk salah satu dia adalah ilmu akidah, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Dan dalam hal akidah ini kita kenal ia sebagai ilmu akidah ahli sunnati wal jamaah. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Iqtisad fil I'tiqad dan kitab-kitabnya yang lain. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ini memiliki murid yang sampai kepada Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, meninggal tahun 895. Kalau Imam Ghazali 505. Turun ada Imam Fakhruddin Razi, turun sampai Imam Sanusi. Kalau nak detail boleh baca dalam slide saya yang saya bentang bersama Jabatan Mufti Selangor, Jabatan Mufti Negeri Perak, Jabatan Mufti Negeri Sembilan, Jabatan Mufti Johor. Semua tu pembentangan dia dah kami bentang berkali-kali, dan juga Pulau Pinang. Dalam hal ini silsilah itu jelas dan sabit, dan Imam Sanusi merumuskan akidah tadi yang dianggap masih berselerakan, jadi tidak disusun secara sistematik. Maka dirumuskan dan dimudahkan oleh Imam Sanusi untuk dihafalkan oleh murid-murid dengan nama kitab dia adalah dari mula yang paling besar Al-Aqidah Kubra, Al-Aqidah Wusta pertengahan, Al-Aqidah Sughra atau dipanggil dengan Ummul Barahin, ni kecil lah. Lalu dia kecilkan lagi bernama Sughra, kecil-kecil. Dia kecilkan lagi nama dia Sughra untuk dihafazkan oleh para wanita dan kanak-kanak. Dan nanti dijadikan Al-Mufidah, iaitu khusus untuk kanak-kanak yang belum baligh, yang masih 6-7 tahun. Dan nanti ditutup dengan muqaddimat, iaitu kamus di dalam ilmu akidah untuk difahami. Berkat Imam Sanusi inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah menjadi kuat dan benteng, walaupun abad ke-9 Hijriah atau abad ke-8 dan abad ke-9 Hijriah Andalusia jatuh di tangan golongan Katolik, Kristian Katolik, dan dipaksa untuk murtad. Bayangkan waktu itu dipaksa untuk murtad. Dan umat Islam yang tak nak murtad lari kembali ke Maghribi. Maka Maghribi ini jiran dengan Andalusia, tapi Maghribi tidak terkesan sama sekali dengan pergerakan missionaris. Tidak terkesan. Mereka kuat dengan akidah Islamiah mereka, istiqamah. Berkat kerana apa? Al-Imam Sanusi ajarkan kepada anak-anak kecil sampai besar hujah-hujah akidah dalam kitab Ummul Barahin ini. Dan berkat Imam Sanusi ini, kitab akidahnya tersebar di seluruh dunia, sampailah di tanah Melayu. Termasuk awal sekali adalah diterjemahkan oleh Al-Qadi Amin Al-Qadahi, ulama dari Kedah. Dia seorang qadi. Manuskrip dia ada 2 di Perpustakaan Negara, iaitu pada tahun 1020 macam tu, 1020 Hijriah. Berarti Imam Sanusi 895 wafat. Abad ke-10 Hijriah, berarti 900 lebih. 1020 dah diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Dan setelah itu ulama Melayu semuanya mengarang kitab akidah berpaksikan kepada akidah Imam Sanusi ini. Itu cerita dia. Seperti kitab Aqidatun Najin, kitab Zubdatul Murid, kitab banyak lagi, banyak sekali. Saya jumpa minimum 8 yang direct translation. Kita panggil 8 terjemahan langsung. Sedangkan syarah banyak lagi. Belum lagi kitab Wardatus Zawahir yang tebal, Syekh Wan Daud Al-Fatani, Syekh Wan Ahmad Al-Fatani, Matla'ul Badrain bahagian awal dia adalah akidah yang mengikut manhaj Ummul Barahin dan lain-lain.
dan termasuk terakhir adalah Baquratul Amani karangan Syekh Ismail Al-Fatani atau dikenal dengan Pak Dae Al-Fatani. Ini yang terakhir. Dan akhirnya tersebarlah umat Islam yang berpegang pada akidah Sanusiah ini ketika dijajah oleh Inggeris, oleh Belanda, oleh Perancis dan lain-lain, tidak tergugat akidah mereka. Mereka tidak murtad kerana berkat akidah Sanusiah. Ini kecuali contoh negeri atau negara yang belum kemasukan Islam dan belum kemasukan akidah Sanusiah, mereka ada di kalangan mereka yang murtad kerana tidak dikuatkan dengan hujah-hujah dalam membela akidah mereka, seperti di daerah Filipina, di daerah China dan lain-lain. India, sebahagian di utara India dan lain-lain. Dan dari sinilah bukti bahawa akidah Sanusiah itu mujarrab untuk membentengi akidah umat Islam. Beza dengan kitab ini, dia ikut manhaj Imam Sanusi 100%, tapi dia compilekan perbahasan yang tidak dibahas Imam Sanusi, dikumpulkan dalam satu kitab dengan bahasa yang mudah untuk dihafazkan. Dan sejak itulah kitab ini menjadi matan. Kitab matan itu kitab silibus yang kecil dihafazkan oleh pelajar ibtidai, sekolah rendah lah kalau bahasa Melayu dia, sekolah rendah di Universiti Qarawin tu, di Masjid Qarawin tu, di madrasah-madrasah, ada 30 madrasah sekitar Masjid Qarawin. Di situ dulu dihafazkan kitab ini. Dan hari ini dipelajarilah untuk kanak-kanak. Maka ketika saya diminta oleh Kerajaan Negeri Sembilan, saya tanya nak buat yang macam mana ni? Yang paling besar ke? Nak paling yang philosophical ke? Atau yang mudah? Dia kata tak Ustaz, nak mudah-mudah untuk orang awam. Maka saya pilih kitab ini. Cuma kitab ini belum dicetak pada waktu itu. Saya terpaksalah mentahqiq dari manuskrip. Dan boleh kita lihat kat sini ada gambar manuskrip yang saya nukil. Di situlah manuskrip dia. Dan dicetak setelah itu, di waktu nak taubah tu baru dicetak oleh Ustaz Nizar Hamadi, guru saya juga daripada Jamiatul Zaitunah di Tunis. Di Tunisia, dia memberi kepada saya kitab tersebut. Dan setelah itu ada ijazah periwayatan kitab Iqidah Al-Iman yang insya-Allah kita akan baca pada akhir sesi kalau dah khatam nantilah insya-Allah. Okey. Sekarang kita masuk halaman pertama, Aqidatu Ahlil Iman Al-Mawdu'ati li Ta'limin Nisa'i Wasbyan. Kalau terjemah literal dia, akidah ahli iman, akidah orang beriman, maudu'ah yang disiapkan atau dibuat untuk mengajar para wanita dan kanak-kanak. Kenapa dia sebut macam tu? Kenapa tak lelaki juga masuk Ustaz? Kerana pada adat waktu itu, adat dia waktu hidup waktu itu, kitab akidah disusunkan yang mudah-mudah adalah untuk wanita dan kanak-kanak. Kerana kanak-kanak diorang belum dewasa, diorang belum masuk universiti, belum masuk madrasah. Mereka kena hafal Quran dulu baru boleh masuk madrasah. Jadi kalau di Maghribi, budaya mereka sampai hari ini, education dari tadika sampai PhD percuma. Muhsinun, orang kaya yang akan membiayai sekolah, universiti dan lain-lain. Bukan pelajar. Pelajar tak boleh keluar duit. Pelajar bila dia datang mengaji, dia mengaji. So syarat untuk masuk madrasah yang tinggi itu kena hafal Al-Quran. Itu syarat dia. Tak hafal Quran tak boleh masuk sekolah. Itu zaman dulu macam tu. So zaman sekarang nak masuk pondok, syarat nak masuk pondok hafal Quran. Kalau tak hafal Quran lagi, kena masuk pondok hafal Quran. Dipanggil kutab. Masuk kutab hafal Quran, keluar kutab masuk madrasah. Dipanggil macam tu. Madrasah tu pondok lah. Dan nanti dia akan mengaji kitab dan dihafalkan semuanya. Kalau masuk di Qarawin, zaman dulu semua kitab hafal. Jadi hadis kutubus sittah tu hafal. Quran tu dari depan sampai belakang, tafsir-tafsir hafal. Semuanya zaman dulu. Zaman sekarang syarat dia Quran lah. Macam tu je. Matan-matan dulu. Dulu zaman saya batu nak masuk tu, dia check lah Alfiah dia suruh baca Alfiah tu. Itu kena baca lah. Kalau lepas lah. Kadang-kadang tapi orang ajanib, orang luar tu dia ringankan sikit lah. Dia faham kita ni bukannya orang Arab. Tapi kalau orang Arab dari Yaman ke, dari Mali ke, dari Senegal ke, dari Afrika, dari Ivory Coast, semua tu wajib hafal. Tak hafal, no way. Get out. Dia macam tu. Jadi ini budaya mereka.
Untuk para wanita memang mereka tidak pergi ke universiti waktu zaman dulu. Walaupun menurut sejarah Qarawin itu dibina oleh para wanita bernama Fatimah Fihri, dan pada tahun abad ke-6 Hijriah perempuan masih mengaji di situ. Cuma pada tahun 11 Hijriah perempuan sudah tidak lagi ke universiti. Tapi perempuan disediakan zawiyah-zawiyah untuk mereka menuntut ilmu. Maka kita akan jumpa zawiyah-zawiyah yang perempuan ini melahirkan kitab-kitab seperti syarah kepada Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ada satu perempuan alimah bernama Aisyah Tutigiyah. Dia termasuk perempuan yang paling fiqh, paling benar ketika menyalin Sahih Bukhari. Ini terkenal dan disebut di dalam kitab-kitab mengenai manuskrip Sahih Bukhari yang beliau salin. Dianggap paling siqah. Dan dia termasuk sanad dia sampai kepada sahib kitab ini, iaitu Syekh Abdul Qadir Fasil Fihri. Tapi hari ini Universiti Qarawin sudah buka untuk wanita dan banyak yang datang mengaji dan keluar menjadi alim, termasuk daripada Indonesia, dari mana-mana. Cuma Malaysia ni tak jumpa lagi yang pelajar Malaysia perempuan yang belajar di situ. Ni yang ada di universiti lain. InsyaAllah pada masa yang akan datang biar lebih banyak yang datang untuk mengaji di sana, insyaAllah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita mulakan Bismillahirrahmanirrahim, iaitu kita mula ngaji ini abtadi'u, iaitu kita niat mengaji ini bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha pemurah di dunia dan akhirat. Jadi bila kita sebut Ar-Rahman, iaitu rahmat Allah ini diperuntukkan sama ada dunia dan akhirat. Maksudnya orang Muslim di dunia, orang non-Muslim di dunia diberi rahmat Allah. Jadi jangan terkejut. Jangan terkejut kalau ada orang yang bukan Islam di dunia ini kaya raya, berjaya, menang, kalahkan orang Islam kalah, orang Islam rugi. Kata Allah SWT, Islam ini agama yang benar, Allah bersama orang-orang Islam. Kenapa saya kalah? Kenapa kita umat Islam dihina-hina? Misalnya. Dan ini adalah termasuk ketentuan Allah SWT. Kita tidak boleh mengkufurinya. Lalu macam mana kita? Kita kena berusaha, berharap kita punya takdir adalah yang baik-baik, bukan mengkufuri. Bukan bahkan tak naklah masuk Islam sebab kita kalah. Tak betul lah tu. Apakah agama kita gadaikan hanya dengan kalah dan menang? Padahal tujuan kita dalam Islam ini bukan kerana kalah menang, tapi kerana berharap mati husnul khatimah. Wal aqibatu lil muttaqin. Yang akan mendapat syurga di akhirat kelak hanya orang-orang bertakwa. Kalau tidak bertakwa tak dapat. Bertakwa tu maksud dia apa? Orang Islam lah. Jadi hanya orang Islam yang boleh masuk syurga. Tapi rahmat Allah di dunia ini yang disebut atau diambil daripada nama Ar-Rahman itu bagi seluruhnya, sama ada Muslim atau bukan Islam. Tapi bila Ar-Rahim, Maha Mengasihani, itu hanya diperuntukkan orang Islam di akhirat kelak. Kerana apa? Orang yang bukan Islam mereka tidak akan mendapatkan syurga sama sekali. Berarti mereka akan kekal di dalam api neraka. Ini kena faham maksud Ar-Rahmanir Rahim. Dengan berpegang pada syarah Ar-Rahmanir Rahim ini, insya-Allah kita tak terjadi seperti sebahagian golongan orang-orang kufar yang ada di negara-negara barat yang sudah meninggalkan agama lama mereka, yang menilai bahawa kalau Tuhan itu wujud, kenapa ada kelaparan, kenapa ada peperangan, kerana ada perkara-perkara ini. Kita jawapannya, kita bukan bertugas menentukan apa perbuatan Allah. Tugas kita adalah beriman dengan Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jadi dia tidak akan ditanya apa yang diperbuat. Wa hum, kita semua yang akan dipertanyakan. Buat maksiat ke, buat ibadat. Ini meninggalkan kewajipan atau melaksanakan kewajipan. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Wa sallallahu, iaitu Allah, iaitu rahmat takzim Allah. Kenapa solat itu diterjemahkan rahmat takzim? Kerana maksud rahmat takzim ini iaitu apabila kita kata as-solat, dia boleh banyak makna.
Ada as-salat dengan makna rahmat, ta'zim yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu penghormatan. Ada as-salat dengan makna al-ibadah al-makhsusah, seperti solat waktu solat maghrib, solat isyak, solat sunat. Itu juga solat. Juga as-salat dengan makna ad-doa, berdoa. Sebab itu kalau baca Al-Quran tak boleh orang tak ada ilmu nak baca ambil kamus terjemahan. Al-Quran tengok as-salat, tulis Google. Google as-salat, dia tulis Arab Google, dah belajar type Arab sikit, keluar nama kan, banyak makna. Aqimus solat, dirikanlah solat, dirikan doa. Oh, aku tak wajib solat, cukup doa, tak payah solat. Ni Quran kata ni. Tak boleh. Akhirnya celaru. Kerana apa? Bahasa Arab itu ada kunci dia, ada ilmu alat dia nak faham. Kerana takrif ini ada hakikah syar'iyah, ada hakikah lughawiyah, ada hakikah urfiyah, ada khassah, ada ammah. Nah itu semua apa tu ustaz? Tak tahu. Sebab itulah perlu kepada pendidikan pengajian yang lama untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Kalau di Qarawiyyin tu saja, di Azhar misalnya dia ada ibtidak 6 tahun, dia ada sanawi 6 tahun, masuk universiti 4 tahun, degree, master 5 tahun, PhD 3 tahun sampai 5 tahun. Kiralah berapa banyak tu, berapa lama. Jadi hidup dia penuh dengan pengajian ilmu. Kita hari ini tak payah susah-susah. Cukup Google dah jadi alim, buka YouTube dah jadi alim. Ini masalah dia. So ini sallallahu ala sayyidina. Jadi rahmat ta'zim, suatu penghormatan daripada Allah dicurahkan kepada penghulu kita. Penghulu kita wa maulana, iaitu penghulu kita juga terjemahan dia. Waw tu boleh jadi waw taksiriyah, tuan kita juga boleh. Muhammadin, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diambil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam." Aku adalah penghulu anak-anak Adam. Sebab itu ulama ittifaq meletakkan perkataan sayyidina, iaitu penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang tanya, ustaz, saya duk tengok tak ada pun dalam hadis Rasulullah SAW kata sayyidina Muhammad. Jawapan dia ulama sebut, Al-Imam Asnawi, Al-Imam Ibn Hajar, Al-Imam Khatib Syirbini dalam Mughnil Muhtaj. Dia kata, jadi of course baginda sallallahu alaihi wasallam takkan nak kata diri dia sayyidina. Itu peliklah. Jadi kita yang menyebut sayyidina kerana takkan nak sebut Muhammad sahaja. Itu kan suatu tidak ada adab atau su'ul adab. Maka kita kena sebut sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberi penghormatan kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa alihi dan keluarganya, wa sahbihi dan sahabatnya, wa sallama taslima. Dan ini tanda penyalin manuskrip ini bermadhab ahli sunnah. Kerana apa? Dia memberi selawat kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga iaitu ahlul baitnya dan para sahabatnya. Kerana kalau golongan Syiah, dia kepada alihi tak ada sahbihi, dia buang sahbihi. Kalau golongan Nawasib ni siapa? Golongan yang mengkafirkan ahlul bait, lawan kepada Syiah. Jadi dia kafirkan, Ali ni kafir, Hasan kafir, Husain kafir, semua kafir. Contoh dia. Jadi mereka dipanggil Nawasib. Wujud di zaman pemerintahan Umayyad dulu. Zaman Umayyad dulu sebelum Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, mereka Nawasib. Jadi Yazid dan ke bawahnya lah, bukan Muawiyah sahabat radhiyallahu anhu. Tapi Yazid ke bawah dia, banyak yang bersifat dengan Nawasib dan menghina dan mengkafirkan Ahlul Bait. Tapi bila datang Umar bin Abdul Aziz, diusir, maksudnya dibetulkan lagi. Dan kena memuliakan Ahlul Bait, paling tidak menghormati mereka. Ini kedua-duanya. Sallama taslima. Lalu berkata, qala asy-syaikhu, telah berkata seorang guru, al-imam qudwatul anam, al-alim, al-allamatu, al-habru, al-fahamah, Sayyidi Abdul Qadiri bin Ali al-Fasi radhiyallahu anhu, nafa'ana wa nafa'na bihi amin. Telah berkata Syekh Imam Tututan Umat, Al-Alim, Al-Allamah, Al-Habrul Fahamah,
Sayyidi Abdul Qadir bin Ali Al-Fasi radhiyallahu anhu. Semoga Allah memberi manfaat kepada kita melaluinya. Amin. Ini baru mula kitab dia. Alhamdu segala puji. Jadi bila kita kata alhamdu, pujian ini ada 4 jenis tuan-tuan. 4 jenis pujian di dalam dunia ini. Pertama, pujian Allah Subhanahu wa taala kepada zatnya, qadim ala qadim. Contoh dia dalam Al-Quran, Allah memuji zatnya sendiri. Yang kedua, pujian Allah kepada hamba-Nya, seperti Allah memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, pujian hamba-Nya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pujian sesama makhluk, seperti kita memuji Nabi Muhammad SAW, kita memuji sahabat kita, kita memuji guru kita memuji kita, ibu bapa kita memuji kita memuji ibu bapa kita. Semua ini keempat-empatnya lillahi, dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana pujian yang empat-empat ini hakikatnya dikembalikan kepada Allah. Apabila kita memuji kawan kita, kita memuji baginda sallallahu alaihi wasallam, kita memuji guru kita dan lain-lain, hakikatnya kita memuji Allah. Kerana apa? Kebaikan yang ada kepada makhluk ini siapa yang jadikan kalau tidak daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka hakikatnya kembali kepada Allah. Begitu juga apabila Allah SWT memuji makhluk, Allah SWT memuji makhluk yang mana makhluk itu Allah SWT sendiri ciptakan dan Allah SWT jadikan, dan Allah memberi pujian tersebut kepada makhluk tersebut. Berarti seluruh pujian tersebut dimiliki oleh Allah SWT. Ada yang menggunakan lam itu dengan makna istihqaq, iaitu diberhaki semata-matanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahawa pujian kita selagi kita tidak mentuhankan mana-mana makhluk, pujian itu tidak lain tidak bukan kembali kepada Allah. Maka lahirlah banyak ulama menulis kitab-kitab pujian kepada baginda sallallahu alaihi wasallam kerana dia afdalu khalqillah. Dia adalah sebaik-baik makhluk Allah. Maka kita jumpa kitab Dalailul Khairat, kita jumpa kitab Asy-Syifa, kita jumpa kitab, kalau dulu ada Barzanji, ada Maulid Daibai dan lain-lain. Semua itu memuji kepada baginda sallallahu alaihi wasallam yang hakikatnya dia tidak sama sekali menjadikan atau mentuhankan baginda sallallahu alaihi wasallam, akan tapi memuji sebagai makhluk yang terbaik, makhluk yang kita patut banggakan kerana kita umat dia. We are his nation. Kita ini adalah umatnya, dengan pujian kepada baginda. Dan ini adalah perintah daripada Allah SWT dalam Al-Quran. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu. Sallu itu kata perintah, berselawatlah kepadanya. Ini disebut di dalam Al-Quran. Berarti itu adalah masyru', disyariatkan. Hakikatnya kembali iaitu pujian tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala jua, kerana yang mencipta Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hadil mu'minin li tauhidihi, yang memberi petunjuk orang-orang mukmin kepada tauhidnya. Yang memberi hidayah ni siapa? Kan kita beriman hidayah itu datang daripada Allah semata-mata. Sebab itu kalau ada orang yang kita kasihi, yang kita sayangi di kalangan bukan Islam, kita berharap untuk di Islam, kita cuba sedaya upaya dia tetap tidak beriman, nak buat macam mana? Berarti Allah tidak memberikan rezeki hidayah kepada fulan tersebut. Kita tak boleh nak halang. Dan jangan pula kita anggap, oh hebat dia ni mengislamkan banyak orang, hidayah datang daripada dia bukan daripada Allah. Itu salah. Kerana hakikatnya yang memberi hidayah siapa? Allah. Jadi al-hadi mu'minin, hadil mu'minin, yang memberi hidayah golongan orang mukmin li tauhidihi, untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita dalam bab hidayah ini, hidayah dan kufur ini daripada Allah,
maka kita yang dah beriman bersyukur kepada Allah. Tidak semua orang, tidak semua makhluk Allah mendapat nikmat iman. Antara semua kenikmatan, nikmat telinga, mata, tangan, kaki dan lain-lain, nikmat yang paling berharga itu iman. Kerana apa? Dia menentukan kebahagiaan selamanya, iaitu happiness yang tidak ada batasnya di syurga nanti. Oh, tapi dia banyak dosa. Selagi dia ada iman, walau mithqala dzarratin minal iman, walau seberat zarrah daripada iman ada di dalam hatinya, dosa dia macam mana pun, kalau dia mati ada iman walau sebutir zarrah itu akan menyelamatkan dia daripada kekal dalam api neraka. Mungkin diazab oleh Allah dalam waktu tertentu, tapi dia akan keluar masuk dalam syurga. Sebab itu kita jangan terlalu benci dengan orang lain. Kita tak tahu iman dia macam mana. Kita benci-benci, ada sombong. Sombong ini akan memakan iman. Na'udzubillah min zalik, su'ul khatimah. Itu kita tak nak. Sebab itu kita berusaha. Ini disebut oleh Syekh Abdul Samad Falimbani dalam kitab Hidayatus Salikin. Dia kata jangan mudah untuk melaknat orang. Dia kata sebab apa? Kita tak tahu, siapa tahu laknatan kita tadi akan memakan iman kita. Ini dia kata. Dalam kitab Hidayatul Salikin. So hadil mu'minina li tauhidihi wa muayyidihim, dan yang memberi hidayah atau yang menyokong mereka, memberi takyid, memberi sokongan kepada orang-orang mukmin binuri taufiqihi. Jadi yang memberi taufik tadi adalah Allah SWT memberi cahaya ketaufikan. Taufik ini berarti diberikan petunjuk lah. Wa tasdidihi itu petunjuk dia. Jadi orang tu dalam keadaan kesesatan dapat taufik, kembali ke jalan yang benar. Alhamdulillah. Jadi yang penting kita nak ni husnul khatimah, tuan-tuan, bukan su'ul khatimah. Su'ul khatimah tu apa? Penutup yang tak baik. Itu kita tak nak. Lebih baik mungkin ada orang tu dia tak baik. Mungkin ada fulan ni, ini memang tak baik betul lah. Ya, waktu muda dia tak baik. Tiba-tiba dia bertaubat dan dia berubah. Dia jadi orang istiqamah, jamaah istiqamah, solat istiqamah, semua istiqamah. Hati dia bersih. Dia berusaha dan dia iktiraf dia banyak dosa. Kerana iktiraf dia banyak dosa, dia jadi bersih. Dia tambah bersih hati dia. Dia tak benci, dia tak iri, dia tak apa, dia tak salahkan orang. Dia reda dengan Allah SWT. Dia solat tak pernah tinggal. Tiba-tiba Allah tarik nyawa dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Daripada orang yang nampak soleh awal-awalnya tapi duk salahkan orang, kau ni buat macam ni, kau tak betul, semua tak betul, semua sesat, semua tak betul, semua kafir, semua kutuk sana. Dan last hati dia penuh dengan kegelapan, duk kafirkan orang, dan akhirnya dia mungkin di akhir hayat dia Allah tarik iman tu. Kan dia dah merasa dia hebat, dia kata orang lain semua ni tak betul, aku seorang betul. Ulama tu tak betul, semua tak betul. Ni semua dah jatuh kafir. Lalu kita ingat ada satu hadis bahawa orang yang duk membunuh orang, yang duk makan daging ulama, kadang-kadang akan ditarik man adali waliyan faqad adzantu lahu bil harb. Barang siapa yang melawan wali Allah SWT, para ulama, aku izinkan dia untuk diperangi. Dan akhirnya menurut Imam Suyuti, orang seperti ini diberi su'ul khatimah. Di akhir hayatnya dia banyak sangat dikutuk orang. Di akhir hayatnya apa terjadi? Iaitu ditarik iman tersebut dan mati su'ul khatimah. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu kita kena jaga iman kita, jaga sikap kita, dan kita tahu segala sesuatu ini, kenikmatan ini datang daripada Allah. Ini yang orang panggil, kalau bahasa Melayu lama tu dipanggil kenal diri. Kenal diri inilah siapa kita. We are nothing. Kita tidak ada apa-apa. Kita ini orang yang sangat lemah. Sangat-sangat lemah. Kerana apa? Kerana kita berada, tuan-tuan dapat datang masjid, alhamdulillah, solat jamaah maghrib dan isyak ni tidak lain tidak bukan adalah takdir Allah SWT yang menentukan tuan-tuan datang. Cuba kalau tak dapat inayah tadi, tidak mendapat petunjuk taufik dan tasdidnya, petunjuknya, tidak dapat taufiknya, tuan-tuan tak datang, tak solat jamaah. Kan? Betul.
Alhamdulillah kita bersyukur. Alhamdulillah Allah masih takdirkan aku datang di sini. Jangan nanti datang, semua nak kena salah, semua nak kena marah, semua nak kena tak betul. Tak boleh. Jadi kita ikhlas, kita ingat muhasabah diri, kita datang sini untuk berjamaah, untuk mendapatkan istiqamah. Kita takut kita su'ul khatimah. Kita takut kita tak dapat nikmat yang paling besar, iaitu bahagia yang abadi di akhirat. Ini adalah iktiraf, menyebabkan atau membuat menjadi wasilah agar supaya kita kekal di dalam iman. Dan ini tujuan kita mengaji akidah. Kerana apa? Kerana ada golongan yang memilih untuk menganggap segala sesuatu yang terjadi di alam ini atas usaha dia sendiri. Ini dipanggil free will, qadariyah. Dan ulama sesatkan kerana apa? Golongan ini seperti majusi hadhil umat. Golongan majusi bagi umat ini. Dia ibaratnya masuk syurga sebab apa? Sebab aku solat. Kalau aku tak buat, aku yang menentukan, aku tak masuk syurga. Aku buat, aku layak masuk syurga. Wajib Allah masukkan aku dalam syurga. Itu tak betul. Dari golongan lawan dia pula, dia merasakan segala sesuatu adalah pre-eternal sampai dia tak ada usaha. Jabariyah dipanggil. Maka dia kata apa? Buat apa aku nak solat? Kan Allah dah tentukan masuk syurga dan neraka. Allah dah takdirkan aku tak solat, tak payahlah aku solat. Dia play God lah. Seolah-olah dia dah tentukan takdir Tuhan, tak payah solat sebab Allah dah tentukan aku masuk syurga, masuk neraka. Buat apa aku solat? Allah dah takdirkan aku tak solat. Ini pun tak betul. Sebab itu ulama kata yang betul adalah orang dia tahu bahawa Allah menentukan segalanya. Tapi kerana dia tak tahu nasib dia di akhirat kelak, dia tak tahu besok dia nak makan apa, dia tak tahu besok nasib dia macam mana, maka dia berusaha sekuat-kuatnya dengan harapan besok baik, 10 tahun akan datang baik, nanti nak meninggal baik, masuk kubur baik, dekat dalam akhirat nanti baik, dapat syafaat Rasulullah SAW, dapat masuk syurga bighairi hisab. Itu yang dia harapkan. Ini yang ada, yang diajarkan oleh Allah SWT. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan yang terpenting adalah waqina azabannar. InsyaAllah kita iktifakkan pengajian kita sampai sini. Kita akan sambung lagi pada pertemuan bulan hadapan. Kerana nak masuk waktu isyak dah. Jadi kalau ada salah silap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.